Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan buat tentang Menteri Malaysia. Sebenarnya aku memang sedih melihat keadaan sekarang ni, apa yang berlaku, malapetaka yang berlaku Tapi di sebalik rasa sedih ni, terlalu banyak benda yang aku rasa sebagai pentadbir negara ini tak patutlah benda ni berlaku. Kita perlukan ke menteri-menteri ni semua turun ke site, turun untuk bantu, untuk pegang skop, untuk pegang cangkul. Perlu ke? Cuba kita sama-sama fikir, perlu ke kita ada menteri yang kena turun? Tak perlu pun tuan-puan, tak perlu. Bila menteri-menteri ni turun ke site, dia akan lebih menyusahkan kita. Kenapa menyusahkan tuan-tuan? Menteri ni datang bukan seorang. Menteri ni datang dengan konvoi dia, dengan UTK dia, dengan ada dia punya motor-motor besar dia tu nak masuk ke kampung-kampung. Bila nak masuk ke kampung, polis pula terpaksa tahan kenderaan lain. Sebab apa? Menteri nak datang. Kenderaan lain masuk ni bawa mesin ni. Bawa mesin, bawa tilam, bawa bantal, bawa makanan, bawa apa tu, water jet. Terpaksa berhenti tepi tuan-tuan. Terpaksa berhenti tepi sebab apa? Sebab menteri nak datang. Okay, menteri pun sampai. Menteri sampai, dia keluar je pintu, apa dia akan buat dulu? Wartawan akan ambil gambar lah, ketak. PA dia punya tim media dia akan ambil gambar, upload dekat social media. Dah sampai, nampak tempat banjir, nak pergi tengok, naik bot. Kalau dah satu bot kau naik sampai 8, 7, 9 orang, nak buat apa? Siapa yang kau nak selamatkan? Kalau dah satu bot tu 8 orang kau naik dalam tu, dengan cameraman ada 3 orang, PA kau dengan spek hitam besar dia ada seorang, ada pegawai-pegawai lain. Siapa yang kau nak selamatkan ni? Dah sampai bumbung rumah kawan tu, engkau tak pernah naik pun bumbung rumah kampung ni. Kau apa sibuk lah nak naik bumbung tu. Terpaksa pula pegawai naik dulu pegang kau. Ini apa? Menteri datang pula bawa water jet tembak koridor sekolah yang ada tahi cicak. Menteri nak bagi bantuan makanan, kena ada cop muka menteri, muka ahli parlimen. Sebab apa? Biar orang tahu ni bantuan daripada ahli parlimen. Allahu Akbar. Menteri dengar saya cakap ni, menteri. Ni rakyat biasa cakap ni. Menteri tahu tak? Menteri ingat menteri disukai ke bila datang ke tempat-tempat macam gitu? Tidak. Rakyat tak suka. Malah bukan tak suka, benci pun ada. Sebab apa? Satu, menyusahkan. Yang kedua, bukan tugas menteri pun untuk buat semua benda tu. Untuk datang ke site bahaya-bahaya macam tu, bukan. Tak perlu datang. Tugas menteri untuk apa? Tugas menteri ni, tugas menteri untuk pakai boot puas cukang tu, untuk bawa bawa cangkul, bawa apa semua. Itu tugas menteri. Kalau inilah menjadi tugas menteri, maksudnya kita tahulah level menteri kita ni di peringkat mana. Menteri dengar saya cakap ni, menteri. Tugas menteri adalah untuk membuat dasar-dasar kerajaan, membuat perancangan untuk mengatasi masalah bencana macam ni. Waktu nak buat perancangan tu, bukan dikala bencana tu dah sampai baru nak buat perancangan. Perancangan perlu dibuat setahun yang lepas. Bagaimana kita nak buat bila kita ni menghadapi bencana sekian. Tentulah ada SOP dia. Dah buat perancangan, dah tentulah akan dapat diluluskan di kabinet dengan bajet apa-apa dia semua. Kalau bajet tu besar, mungkin sampai dibincangkan di parlimen. Itulah tugas menteri. Bila dah jadi bencana macam sekarang ni, adalah waktu untuk menteri-menteri melaksanakan. Macam mana cara nak laksanakan pula menteri-menteri ni? Kita tengok apa yang dah berlaku pada sebelum-sebelum ni. Gunakan kekuatan NGO kita ni. Sebelum berlaku bencana tu, sepatutnya menteri dah ada list 200-300 NGO yang selama ni sama-sama turun padang. Yang selama ni kalau ada berlaku bencana, mereka ni beramai-ramai akan turun membantu. NGO ini perlu dikenal pasti kesahihan dia, supaya tak menjadilah satu NGO yang tangkap muat je.
Bila dah dapat identify ni bukan waktu bencana menteri, bukan waktu bencana, sebelum bencana lagi dah identify, kena kenal. Barulah senang menteri-menteri ni nak menyalurkan bantuan ini. Jika ada bajet, ada barang keperluan nak salurkan mudah melalui NGO ini, sebab NGO ni dia lebih menyeluruh. Dia tidak pergi kepada pusat perpindahan masa banjir sahaja. Sebab bila barang-barang ini datang kepada pusat pemindahan mangsa banjir, akan ada lambakan barang yang tak dapat sampai kepada mangsa banjir itu. Sebab apa? Tak semua mangsa banjir bersetuju untuk duduk di pusat pemindahan mangsa banjir. Mungkin rumah dia di sebelah kiri ni tenggelam sehingga bumbung, tapi rumah akak dia di jalan hadapan tu atas bukit, tak ada masalah. Jadi dia satu keluarga menumpang atas bukit itu, yang jaraknya hanya mungkin 400 meter ataupun 300 meter daripada rumah dia, berbanding dia terpaksa pergi ke pusat pemindahan mangsa banjir yang mungkin 2 ataupun 3 kilometer daripada kampung dia. Faham tak menteri? Orang yang akan sampai kepada mangsa banjir yang duduk rumah akak dia ni sebenarnya siapa dia? NGO inilah tadi yang nak membantu rumah ni tadi. Biarlah barang-barang itu digunakan oleh NGO ni untuk disampai kepada mangsa banjir ni. Faham menteri? Itulah tugas menteri. Tak payah nak sibuk-sibuk datang naik bot ramai-ramai. Tak payah menteri. Kalau yang mana ahli parlimen muda yang Syed Saddiq tu, ialah umur dia pun muda lagi, budak-budak dia pun muda lagi, tenaga banyak, dia boleh bantu, silakan, tak ada masalah, bantu. Dan mereka hargai, tak ada masalah. Jadi menteri-menteri yang dah umur 60, dah nak masuk 70, kaki pun dah gaut, kuat pun tak sekuat mana. Jadi tak payahlah sama-sama nak duduk dekat situ, tak payah. Sebab kita pun dah hilang tenaga, dah tak ada tenaga. Setakat nak ambil gambar waterjet, ambil gambar, masuk kat Facebook. Zaman itu dah berakhir dah menteri. Kalau menteri tak percaya menteri, apa yang menteri upload bantu mangsa banjir, ada bagi hamper pula, bagi kotak makanan ke apa kan. Tuan-tuan tengoklah siapa yang akan komen kat situ. Tahniah YB, syabas YB, terima kasih membantu kami. Ini semua pembotek menteri. Rakyat Manain ada tak komen kat situ? Rakyat Manain tak sempat pun nak singgah kepada FB menteri ni, tahu tak? Sebab apa? Kita rakyat lebih suka dapat update daripada FB NGO ni tadi. Lebih nampak real di tempat tersebut. Boleh dapat terus direct live kepada mangsa-mangsa banjir. Boleh live ahli-ahli NGO tu tengah buat kerja. Tak payah menteri, tak payah. Kita nak biarlah kebijaksanaan menteri ni, idea menteri ni diletakkan di tempat yang betul. Di mana tempat yang betul tu? Di office. Duduk, fikirkan. Kita ada urgency. Kita kena segerakan semua benda. Bantuan mesti sampai dengan cepat. Agensi mana yang ada? NGO mana yang ada? Minta agensi dan NGO ni bekerja sama. Keluarkan dana secukupnya. Kalau sampan tak cukup, dapatkan sampan dengan segera. Kalau tilam tak cukup, cari berapa banyak kilang tilam yang ada di kawasan sekitar tu untuk bantu. Kalau bantal tak cukup, sama juga. Makanan tak cukup, cari store yang paling dekat untuk pengumpulan makanan. Inilah yang perlu dibuat menteri. Dan buat ni semua menteri bukan waktu bencana. Bukan waktu bencana. Kali ketiga, bukan waktu bencana. Siap siaga ini adalah sebelum berlakunya bencana. Bila dah berlaku je, terus je. Dengan one call, okay, plan A. Macam itulah menteri. Bila menteri cakap buat plan A, semua orang dah tahu dah plan A tu apa. Bot kena berapa banyak, ini kena berapa banyak, bisi sampai, kekuatan berapa, tenaga berapa, NGO siapa yang akan bersama, NGO nak pecah macam mana. Semua ni kenalah dikoordinasi. Itulah tugas menteri. Ini menteri sibuk-sibuk nak datang dekat site. Alah, bergaduh-gaduh. Yang ini cakap kerajaan negeri kena buat, kerajaan negeri kata tak, ini semua persekutuan kena buat, yang ini kena MKN, yang ini kena NATMA. Allahu Akbar. Dikala orang tengah atas bumbung ni, kita masih pening lagi siapa yang nak ambil tugas ni. Korang fikirlah, ni atas bumbung ni
Masa-masa banjir dah atas bumbung ni dah berapa hari atas bumbung ni dengan makanan tak ada, anak-anak kecil semua. Kalau dulu Highland Towers, kita pernah ada bencana Highland Towers, siapa yang bantu kita? Jepun datang bantu kita, Australia datang bantu kita. Kita pernah jadi apa lagi dekat Malaysia ni? Kan, semua negara-negara yang dekat-dekat dengan kita, yang mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan kita, datang untuk bantu. Kali ni kan, apa salah kita minta bantuan daripada Indonesia? Apa salah kita minta bantuan daripada Singapura? Singapura nak ke KL ni, nak bawa bot dia berapa banyak aja ada. Tapi sebelum Singapura nak datang bawa bot dia, daripada Seri Muda sampai ke Singapura ni berapa banyak kedai jual bot? Alah, hai menteri, kadang nak bercakap ni kan kalau kita cakap lebih, kata kita ni melawan kerajaan, membantah-bantah kerajaan. Tidak, menteri, tidak sama sekali tidak. Tapi kena sedarlah, awak ni berada di atas, menjadi wakil kami, menjadi menteri ni oleh kerana rakyat ni, oleh kerana muka-muka rakyat ni yang susah-susah ni semua ni. Kita cakap ni sebab apa? Sebab kita sayang negara kita ni. Kalau kita pergi overseas pun nanti orang tanya siapa menteri kau, kan? Kalian juga yang kami akan sebut nama-nama kalian ni. Seburuk mana pun keadaan kalian, sekelakar mana pun perbuatan-perbuatan kalian ni. Takkan menteri ni terus nak dijadikan badut untuk digelakkan oleh masyarakat? Tahu tak menteri yang sekarang ni masyarakat satu Malaysia ni sedang gelakkan menteri ni? Tahu tak? Ke bila dah jadi menteri ni, dia dah jadi memang tak betul, dah jadi mental block, dah jadi semua orang kena arrange kan, kena dengar cakap orang, kena di rancang-rancang ni kena ikut dia, kena jadi macam tu. Tak ada ke menteri yang duduk, okey kau dengar cakap aku sekarang ni. Sekarang ni keadaan ni macam ni. Okey, aku nak ni selesai. Bila? Petang ni sebelum pukul 3 aku tahu bot ni mesti ada 11 biji bot pergi Seri Muda. Aku tahu ada 12 biji bot pergi sini. Macam mana kau nak buat aku tak tahu. Sepatutnya menteri ada arahan, ada kuasa, ada bajet, ada duit. Kan menteri tengah sibuk nak fikir hujung-hujung tahun ni dah boleh berentas negara ni nak pergi bercuti. Alah, menteri. Okeylah. Ada kalau kita cakap lama sangat, apa tu berat sangat kan, ada pula yang tengah serati. Jadi macam inilah tuan-tuan rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian. Kita lupakanlah sekejap peranan menteri-menteri ni. Kerana apa? Kerana mereka tak berperanan pun. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, masyarakat Malaysia yang kita sayangi semua, kita dah buktikan sebelum ini waktu PKP dulu, berapa ramai orang tak ada makanan. Waktu itu orang semua bising. Sebab apa? Sebab pentadbiran kerajaan pada ketika itu tak cekap menguruskan mereka yang kehilangan pendapatan. Tetapi kita dah buktikan dengan kuasa public power ni tadi, kita dapat selesaikan dengan kaedah bendera putih, whatever, dengan apps dia apa semua, kita jagalah apa semua, dan akhirnya semua orang survive dan tak ada kematian pun berlaku oleh kerana kelaparan pada ketika itu. Kita survive. Kali ini sekali lagi kita buktikan rakyat Malaysia semua yang kita survive. Beratus-ratus NGO berada di lapangan dan beribu-ribu dan berjuta-juta rakyat Malaysia membantu dalam sudut keuangan dan sebagainya, sehingga menyebabkan NGO ini berjalan dengan keuangan rakyat Malaysia sendiri tanpa mengharapkan bantuan kerajaan pun. Jadi kita tak payah fikirkan dah tentang pentadbiran negara, siapa menteri, siapa apa, dah tak perlu dah. Biarlah video ini sampai kepada mereka supaya mereka tahu peranan yang penting dijalankan oleh menteri itu apa dia. Tak perlu dah nak datang-datang site ni. Kalau tak percaya apa pendapat saya ni, tanya kawan-kawan semua yang apa tu bertugas di lapangan. Perlu tak kita nak menunggu menteri ni datang nak pergi tengok? Tak perlu. Bila menteri datang, dia akan menyusahkan trafik, menyusahkan polis. Kenderaan lain tak boleh lalu, kenderaan lain kena berhenti, kena bagi laluan. Semua ni melambatkan proses untuk membantu mangsa-mangsa banjir ni. Bukannya korang datang bawa duit ada 3 juta, seorang kau boleh bagi RM200 on the spot. Tidak pun. Kan? Nanti saya akan bantu, saya akan bawa pergi ni, baru nak buat jawatan kuasa apa semua, leceh. Kan? Orang tu dah kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi begitulah. Ingatan saya kepada sekalian rakyat Malaysia, terus kita membantu sahabat-sahabat kita yang di NGO-NGO ni. Mereka meninggalkan anak, meninggalkan isteri, meninggalkan keluarga untuk membantu masa-masa banjir itu. Maka kita jalankan tanggungjawab kita untuk membantu daripada sudut keuangan.
Kalau kita ada simpanan 20,000 contohnya, janganlah kau derma RM2. Kau ada simpanan 20,000, saya derma ikhlas tuan. Saya derma memang ikhlas betul ni. Okey, saya dah transfer dah RM2. Betul, derma sikit macam mana pun tak apa, janji ikhlas. Betul tuan-tuan, betul. Tapi tengoklah keadaannya tuan-tuan. Kalau keadaan yang memerlukan, mendesak macam tu, mungkin kalau kita ada RM20,000, keluarkanlah RM300. Biarlah amount tu banyak. Bila amount tu banyak, manfaat tu boleh dapat kepada yang ramai. Kalau satu rumah tu kita dapat bantu sebelum ni 1 bantal dan 1 tilam, mungkin dengan ada mentaliti baru sebegitu, kita dapat bagi sampai 3 bantal dan 3 tilam. Itulah contohnya. Sebab apa? RM300 itu nilai duit kita contohnya adalah lebih rendah daripada nilai yang patut kita bersyukur, oleh kerana malapetaka itu tidak berlaku pada keluarga kita. Kita anggapkan begitu. Jadi bila kita anggapkan gitu, kita tak sabar ni. Tak sabar. Siapa NGO aku nak tolong? Siapa NGO nak tolong? Berapa nak bagi ni? Itu yang penting. Ni acik ni dah sampai ni. Tengah buat kerja sikit. Okey. So gitulah. Jadi itulah peranan kita jalankan, kita lupakan. Kalau kita begini je sajalah tuan-tuan. Menteri-menteri yang dia sedang buat lawak ni, dia sebenarnya sedang menghiburkan kita. Kita nampak keletah satu-satu kan, dengan naik bot ramai-ramai, dengan tembak tahi cicak. Kan kita seronok kan? Seronok kan? Tak apa, kita jadikan itu sebagai bahan untuk kita boleh berbalas-balas dekat WhatsApp ke, berbalas-balas dekat Facebook. Tak apa, biarkan mereka. Sebab apa? Mereka sedang selesa tuan-tuan. Mereka sedang selesa tembak tahi cicak, tengah try water jet tu. Dulu tak ada water jet, sekarang ni baru nak main-main water jet. Tak apa, bagi dia orang selesa. Jadi kepada NGO, teruskan. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan. Terima kasih kepada Bro Azwan daripada Melaka yang dengan Viva boleh bawa sampan tu. Teruskan. Terima kasih banyak-banyak. Kita perlukan hero-hero yang lebih ramai seperti Brother Azwan, dan juga kepada sekalian rakyat Malaysia. Kita teruskan dan kita buktikan kali ini sekali lagi kita survive dalam malapetaka yang Allah dah tentukan untuk kita ni. Sama-sama kita buang fahaman politik, buang semua perbezaan, buang semua isu-isu perkauman. Kita bersatu untuk bantu sekalian masa-masa banjir. Itu sajalah. Harap-harap tuan-tuan dapat manfaat daripada video ni. Sama-sama kita sokong kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang mengalami banjir besar kali ini, kerana mereka sedang bersedih. Jadi kita perlu sensitif dalam setiap perbuatan dan kata-kata kita. Terus bagi sokongan kepada mereka, terus bagi bantuan keuangan. Kalau kita ada barang yang kita rasa kita nak bagi pun kita bagi. Kalau dapat bagi barang yang baru, lebih baik. Tapi kalau kita rasa barang di rumah kita masih boleh pakai, dan kita rasa benda tu okey kalau bagi pada orang lain, so kita serahkan pada mereka supaya bebanan mereka akan dapat dikurangkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.